Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu permata. Sekalian apresiasi saya hulurkan bab yang dihormati Ustazah Wani, rakan-rakan seperjuangan seterusnya, hadirin sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk Kepimpinan Rasulullah SAW Cerminan Berummah. Hadirin yang saya hormati sekalian, mengikut Kamus Dewan, pemimpin adalah orang yang memimpin, membimbing, menuntut, mengepalai, melatih dan melatih. Sarjana Barat ada mengatakan bahawa kepimpinan adalah sebuah proses yang mana individu mempengaruhi sekumpulan individu yang lain yang memiliki tujuan yang sama. Sememangnya, seorang pemimpin harus memiliki pengaruh dalam persekitarannya agar dia mampu untuk memberikan perintah dan instruksi kepada orang yang dipimpinnya. Dalam terminologi Arab, ia disebut sebagai khalifah, imam, qaid, ra'i, rais dan said. Islam mendefinisikan pemimpin sebagai orang-orang yang dipertanggungjawabkan dalam urusan umat Islam secara umum, seperti khalifah, ketua tentera, qadi, menteri dan lain-lain. Orang yang bertanggungjawab dengan pengurusan negara Islam. Jika kita meneroka ke seluruh dunia, kita akan dapati perbezaan terma yang digunakan bagi pemimpin sebuah negara itu yang mempunyai bidang kuasa yang sama. Kehidupan beragama, khususnya Islam, sangat menitik beratkan perkara ini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Iza kharaja salasatun fi safarin falyu'miru ahadahum." Maksudnya, apabila 3 orang keluar musafir, maka hendaklah mereka melantik seorang di antara mereka sebagai ketua. Riwayat oleh Abu Daud 2608, hukum hadis hasan sahih menurut Nasiruddin Albani. Menurut hadis ini, Ibn Taymiyah berpendapat bahawa melantik pemimpin adalah sebesar-besar kewajipan dalam Islam. Dan perkara ini jelas menunjukkan kepada kita pentingnya kepimpinan itu walaupun hanya ke atas 3 orang yang keluar untuk bermusafir. Pemimpin yang dipilih mestilah didasari kepada beberapa kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh Islam, iaitu berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW. Antara kriteria yang perlu ada pada pemimpin ialah sifat keinsanan yang tinggi dalam menggunakan tadbir sesuatu perkara. Sebagai seorang manusia, kita perlu meletakkan sepenuh keyakinan bahawasanya Allah SWT mencipta alam sejagat ini berlandaskan sunnatullah, bermula daripada semula-mula kejadian manusia hinggalah seseni kejadian, iaitu zarah-zarah. Insan ataupun manusia ini menduduki tempat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT, iaitu sebab baik kejadian, ahsan al-taqwim, dengan kurniaan hidayah dan petunjuk pada mereka. Penciptaan manusia sebagai insan fitrah sejak lahir lagi perlu disusun dan mengikut landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh itu, Islam sangat menuntut hambanya mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah SWT tanpa berbelah bahagi. Firman Allah SWT yang bermaksud, "Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat padaku." Surah Az-Zariyat ayat 56. Setiap pemimpin mestilah menghormati hak dan pandangan orang lain, menerima pendapat orang lain secara terbuka dan tidak mempunyai sifat mementingkan diri sendiri. Dengan ini, segala konflik politik dapat diminimumkan dan para pemimpin akan lebih berintegriti dan saling bekerjasama demi menjaga maslahat sejagat. Selain itu, ada antara kriteria lain, pemimpin adalah melaksanakan prinsip al-syura dalam pengurusan. Syura ialah mesyuarat untuk mencapai keputusan menurut suara terbanyak. Kepentingan telah dinyatakan secara jelas dalam nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta menjadi pengalaman para sahabat.
Hal ini juga dapat dilaksanakan melalui kisah Sayyidina Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah setelah kewafatan Rasulullah SAW, berasaskan pada kesepakatan musyawarah atau syura dalam kalangan pemimpin utama antara orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Para sahabat yang dengan rapat Rasulullah SAW bermesyuarat dan menyatakan Abu Bakar merupakan tokoh yang paling sesuai pada ketika itu untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dengan pengalaman konsep syura dalam kehidupan manusia akan memberi nilai tambah dan manfaat yang baik. Dalam syura akan mengembangkan lagi proses input dan output yang memuaskan semua pihak. Natijahnya tidak akan ada lagi isu ketidaktelusan dan dalam penentuan sesuatu keputusan, kerana ianya adalah keputusan bersama. Firman Allah SWT, A'udzubillah minasyaitonirrajim, wa syawawiruhum fil amr. Maksudnya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam menghadapi suatu perkara. Surah Ali Imran ayat 159. Hal ini juga dapat dilihat apabila Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah membentuk khalifah, sistem kepimpinan yang merupakan urusan terbesar berdasarkan syura. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, Islam mendidik seorang individu Muslim sekiranya hendak melaksanakan suatu urusan penting dan di dalamnya masih terdapat banyak perbezaan pandangan dan pendapat sehingga membuatkan individu tersebut dalam keraguan sama ada melaksanakan atau sebaliknya, maka adalah disarankan agar merujuk dua kaedah dalam rangka untuk memperolehi keputusan yang benar serta muktamad, iaitu pertamanya jalan bersifat Rabbani dan keduanya bersifat insani, yakni bermusyawarah. Di samping itu, sebagai seorang pemimpin perlulah mempunyai prinsip menyuruh kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT dalam kitabnya dan para rasul sebagai utusannya dalam membawa ajaran itu. Istilah amar bil ma'ruf dapat didefinisikan sebagai satu ajakan atau perintah ke arah melaksanakan amalan yang baik. Manakala nahi anil munkar ialah menyatakan suatu larangan terhadap masyarakat umum agar menjauhi segala kemaksiatan atau perkara-perkara yang negatif dan boleh mengakibatkan kehidupan umat tidak tenteram dan aman. Justru Allah SWT telah berfirman dengan memerintah agar umat manusia sentiasa menuju ke arah kebaikan dan mencegah segala larangan, sama ada dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Dan hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyuruh berdakwah, yakni berdakwah pada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh membuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Rasulullah SAW bersabda, Hendaklah kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan bertindak tegas akibat dari dosa-dosa kamu. Apabila kamu berdoa, nescaya Allah tidak akan menerimanya. Riwayat oleh Imam Tirmizi 2169, hukum hadis hasan menurut Nasiruddin Albani. Oleh itu, setiap pemimpin perlu menanam sifat dan sikap seperti yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai da'i dan pemimpin yang berkaliber dengan sanggup berkorban harta, jiwa dan tenaga demi menegakkan kebenaran dan membasmi kepalsuan. Sukalah saya untuk memetik kata-kata Ibn Taymiyah, iaitu individu yang ingin melaksanakan nilai amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut perlulah mempunyai kefahaman yang mapan serta kesabaran yang tinggi, bersopan santun, lemah lembut, dengan berpersihkan keimanan dan keyakinan yang sebenar pada Allah SWT dan Rasulnya. Akhir sekali, pergabungan antara sifat-sifat tersebut secara tidak langsung akan melahirkan individu yang progresif
Rasulullah SAW merupakan role model bagi sekalian alam kerana seluruh kehidupannya adalah syariat. Kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, antara ciri khas Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan Ahlu Sunnah istiqamah berada di atas Al-Quran dan Sunnah serta beramal sesuai dengan amalan generasi terbaik daripada kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam rangka pengamalannya. Wallahu alam. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.